Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, jemaah Surau Al-Hamra. InsyaAllah pada malam ini kita sambung kembali perbincangan kita daripada buku Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Bukhari rahimahullah. Dan saya minta maaf lah yang pertamanya sebab minggu lepas tiba-tiba orang rumah demam pula. Jadi ialah si dapat hadir ya pada minggu lepas. Baik. Jadi yang pertama sekali kita dah pun masuk kepada 10 hari pada bulan Zulhijjah, yang mana 10 hari ini ada keutamaan yang besar, di mana digalakkan untuk, dianjurkan untuk melakukan amal-amal soleh. Apa-apalah, daripada segi membaca Al-Quran, daripada segi qiyam ataupun berpuasa dan sebagainya. Dan diingatkan kepada siapa-siapa yang ada melakukan korban pada tahun ini, antara sunnah Nabi SAW adalah tidak memotong kuku dan juga apa-apa bulu, rambut dan sebagainya dalam masa sebelum haiwan tersebut disembelih lah. Macam contoh kita buat korban di luar negara, Sik tahu bila disembelih haiwannya. Jadi macam ni, tunggu sampai habis 13 Zulhijjah, 14 Zulhijjah masuk baru potong kuku lah, kalau nak ambil sunnah lah. Mun mau potong juga, Sik lah haram, yang sampai tahap makruh aja. Macam contoh dah gatal-gatal, kuku dah panjang, garu sini pun dah semua gatal, potong lah. Tapi mun dapat, maka Sik boh dipotong, misai janggut apa semua ya, biarkan. Jangan trim lah, jangan dipotong terlebih dahulu. Dan biasanya kita antara kepuasan lah kalau kita sendiri yang menyembelih kan, dan kita uruskan sendiri daging tersebut. Bila lepas selesai benda tu, kita bersihkan kuku kita tu. Yang ni antara usaha aku untuk melakukan korban. Jadi ni kita akan take perasan, oh ni lah kuku dah panjang, masa ni lah aku buat korban. Sekali bila potong tu ada bekas-bekas lemak ataupun daging-daging tu kan, masa tu lah kita potong. Jadi segala apa yang kita lakukan tu adalah kerana menurut sunnah Nabi SAW. Jadi pada tahun ini dia jadi macam yang lepas juga, iaitu 1 Zulhijjah kita dengan 1 Zulhijjah Saudi tak sama. Tiap-tiap tahun saya ada orang tanya, kita nak ikut ni tu Ustaz, kami orang tu nak puasa Arafah hari Selasa ke hari Rabu, ni nak puasa tu. Tuan-tuan, macam mana? Kalau ikutkan kita tengok, lain macam. Si Haji Ibrahim lalu siap merangkak si Mok lalu depan kamera. Jadi kalau ikutkan kan hari Arafah ni kan bergantung kepada di mana mereka sedang wukuf tu. Pada bila dia sedang wukuf. Jadi kalau ikutkan nampaknya macam patutnya kita ikut Saudi kan. Tapi kita kena ingat, sebenarnya segala-galanya ni daripada segi mereka wukuf di Arafah dan hari Arafah kita pula, dia sebenarnya ditentukan oleh bulan. Dan pada zaman dulu, kalau kita ingat pada zaman Nabi, bahkan pada zaman orang tua kita dulu masa pergi haji kan, yang mana mereka naik kapal, kita tahu ke bila hari mereka Arafah? Mereka Arafah wukuf tu hari apa?
Kita tahu macam sekarang tak? Tak. Bila dia dah balik tu baru kita tahu. Kita orang wukuf hari apa? Oh sama. Ataupun sekali lain. Kami orang lambat lagi. Kami orang apa nama? Raya hari Khamis. Kita orang hari Rabu. Kan? Kalau dulu macam tu. Cuma pada zaman sekarang barulah adanya teknologi yang menjadikan kita boleh tengok apa nama tu? Kita dapat maklumat tu cepat. Tapi memang adalah pendapat yang suruh ikut sana juga sebab dia kata hari Arafah tu bergantung pada sana kan. Tapi untuk selamat kita ikut apa yang telah kalender yang ditetapkan oleh apa nama kerajaan kita lah, pejabat apa nama tu. Kalau saya lah tanya pada saya, itu lebih selamat. Dan sebab kita satu Zulhijjah kita lewat sikit, maka kita punya Arafah kita pun nanti ada hari Rabu kan. Hari 9 Zulhijjah tu hari Rabu. Nak puasa 8 mau puasa aja. Boleh? Boleh, puasalah. Memang ada galakan untuk berpuasa, cuma hadis yang menyebutkan tentang berpuasa pada hari Tarwiyah, dia kata, hadis tu hadis yang lemah lah, tak sah. Tapi nak puasa, boleh puasa. Tak ada masalah. Puasalah pada hari Selasa, hari Rabu. Hari Khamis, jangan puasalah. Haram lah puasa. Khamis ya. Termasuk dengan hari-hari Tasyrik. Jangan puasalah. 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada pula kat situ? Tahu untuk ada maulah? Ada? Adalah. Alhamdulillah. Baik. Kita masuk kepada Al-Adabul Mufrad, hadis yang ke-544. Ada satu hadis lagi yang kita belum sebut lagi tu. Hadis yang ke-544 iaitu bab apabila seseorang lelaki itu sayang kepada saudaranya, maka hendaklah dia beritahu. Biarlah orang tersebut mengetahui bahawa seseorang tu sayang kepadanya. Kata Anas bahawa Nabi SAW bersabda, "Ma tahabba ar-rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibi." Kata Nabi, apabila dua orang lelaki ni sayang satu sama lain, yang lebih baik di antara mereka berdua ini adalah siapa yang lebih sayang kepada saudaranya. Dua orang ni saling sayang dah. Tapi siapa yang lebih sayang? Yang tu yang terbaik. Menunjukkan bahawa Islam sangat-sangat mempromot supaya kita ni sayang kepada saudara kita. Tapi seperti yang kita sebutkan sebelum ni lah. Orang sekarang bila sebut, lelaki sayang lelaki, maka dia akan pandang serong. Apa ni? Nabi suruh lelaki sayang lelaki. Kita kena ingat, zaman Nabi, lelaki dengan lelaki ni adalah satu perkara yang biasa. Iaitu mereka ni, sayang mereka adalah sayang sebagai sahabat. Dia bukannya macam zaman sekarang. Bila kita sebut lelaki sayang lelaki ni, benda pertama kita sampai kat kepala kita apa? LGBT lah. Bila sebut lelaki dengan lelaki kan. Pada zaman tu, benda yang sangat-sangat luar norma. Sama juga kalau kita tanya kepada Malaysia ni, kalau kita tengok 50 tahun yang lepas ataupun 30 tahun yang lepas, lelaki dengan lelaki adalah benda yang sangat asing. Pelik kita bila sebut, apa benda ni lelaki suka dengan lelaki ni? Tak pernah terfikir akal. Tak pernah ada. Tak pernah jadi kes macam tu. Tapi bila dia mula diterima. Mula diterima tu dia dijadikan dia bukanlah illegal. Dia tak legalkan lagi, tapi dia dikatakan dia bukannya benda yang ditolak. Maksudnya orang tu nak praktis, kita dah tak ada apa-apa undang-undang untuk menghalang benda tu. Yang ni negara western lah, western countries lah. Start daripada tahun 1971 kalau tak silap saya. Mula macam ada bibit-bibit membenarkan perkara tersebut. Dan apa hasilnya? Sampai ke sekarang, tuan-tuan, yang kita biasa sebut LGBT kan, dia sebenarnya ada LGBTQIA, ada tambah-tambah panjang lagi. Entah berapa punya, banyak dah. Berpuluh-puluh dah. Ni disebabkan apa? Disebabkan memula sekali dibenarkan untuk sayangnya, lelaki dengan lelaki ni macam melakukan hubungan badan, hubungan seks di antara lelaki dengan lelaki. Inilah
padahnya kita tengok pada zaman sekarang. Dan wal'iyadzubillah, kita tak tahu apa akan jadi 20 tahun akan datang. Jenis macam mana lagi dah. Sekarang ni dia dah tak payah dah kena buat. Kalau dulu perempuan, lelaki nak jadi perempuan, dia kena buat pembedahan. Zaman sekarang dah tak perlu lah. Dia nak claim dirinya perempuan, lelaki yang nak claim dirinya perempuan, apa dia buat? Cross dressing dah cukup dah. Dia just pakai baju perempuan dan dia kata aku ni sebenarnya perempuan. Dan banyak dah kes dia minta, dia kata aku ni perempuan, jadi bila dia buat jenayah, dia minta supaya dia dimasukkan ke dalam penjara perempuan. Dekat dalam penjara perempuan apa jadi? Dia pregnant dengan lagi prisoners yang perempuan yang lain pula. Apa nama orang-orang yang dalam penjara yang perempuan tu, habis semua kena pregnant dengan dia. Berapa ramai dah? Adalah. Dia katanya dia ni perempuan lah apa semua, dan pelik lah macam mana benda macam ni mereka boleh terima kan. Dan pada kita macam benda yang memang sangat merepek lah. Apa benda kau boleh terima benda macam ni? Tapi sebenarnya benda tu dah mula wujud, dah ada dah sangat-sangat normal. Dan negara yang dekat Asia ni yang dah menjadikan benda tu normal, dah boleh kahwin, dah boleh register, adalah dekat mana? Taiwan. Thailand dia tak benarkan untuk register. Dia boleh lah, dia dibenarkan, tapi dia tak dapat register perkahwinan tu. Taiwan dia dah benarkan register kalau tak silap saya. Register maksudnya dah ada surat kahwin lah, laki kahwin dengan laki sah lah maksudnya. Kalau dekat Thailand dia benarkan, tapi dia tak boleh nak register tu, tak dapat lah kahwin tu. Jadi benda ni lah kita takut. Makin lama kita risau apalah akan jadi kepada anak-anak kita. Dan hasilnya apa? Bila kita sebut benda ni, padahal pada satu zaman dahulu bila kita kata lelaki sayang dengan lelaki, kita akan fikir apa? Sayang ni sebagai sahabat lah. Kan? Kita cakap, yalah aku sayang lah dengan kawan aku. Zaman sekarang kita nak sebut dengan kawan, aku sayang kat engkau. Takut orang tu nanti fikir lain. Kau sayang apa pula ni? Tiba-tiba nak declare kau sayang. Kan? Pelik. Macam dulu kan, saya masa zaman-zaman sekolah, ada kawan yang jenis suka picit-picit saja je, dia nak tunjukkan mesra. Kita rasa okey je. Tapi bila zaman sekarang, kalau tak ya tiba-tiba lelaki pegang-pegang kan, baru kenal pegang-pegang kita takut. Seriau kita. Macam yalah, sebab sekarang ni dah macam-macam orang kan. Dulu tak nak terfikir pun benda macam tu. Yalah, jalan pegang tangan kan. Dulu biasa. Bangla masih. Yalah, Bangla, India, dia orang memang benda tu sangat-sangat dia tolak. Lelaki dengan lelaki ni macam benda yang sangat-sangat pelik lah. Cross dressing pun pada mereka dah sangat-sangat pelik dah. Macam kita kan dah start mula dah. Dah pada kita biasa tengok orang, yalah, kadang-kadang bekerja dekat kita sebut macam bekerja dekat kedai makan ke apa kan, tapi dia ni jenis yang kita kata pondan lah. Dan kita pun dah okey je panggil dia kakak. Dia pun makin suka lah kena panggil kakak. Tu tuan-tuan jangan panggil kakak tuan-tuan orang macam ni. Panggil je brother, biar dia marah. Memang kau brother pun, bukannya sister, bukannya kakak. Biar je. Tak boleh normalize benda tu. Okey. Maka perintah Nabi disuruh untuk kita ni sebutkan bahawa kita sayang dengan seseorang. Dan kita ingat antara orang yang mendapat naungan pada hari kiamat yang mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah, siapa dia? Antaranya daripada tujuh golongan ni, salah satunya adalah rajulani tahabba fillah. Dua orang lelaki yang saling mencintai kerana Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Mereka bertemu kerana Allah, mereka berpisah juga kerana Allah. Bukan kerana nafsu, tak ada. Kalau dulu, dia macam ini tau. Yang kita kena faham, sebelum kedatangan Islam, kawan ni mesti ada sebab. Contohnya atas sebab bisnes, atas sebab kekayaan dia, atas sebab kita nak kahwin dengan anak dia, atas sebab mesti ada sebab tertentu. Dia tak ada kawan yang kerana Allah. Jadi bila Islam datang, dia tunjukkan Muslim Brotherhood ni kawan adalah kerana Allah semata-mata, tak ada sebab personal gain. Bukannya sebab nakkan sesuatu. Kan? Macam Nangga muka Pakcik Ibrahim, ingat ya, cerita politik. Orang politik pun berkawan apa sebab? Biasanya ada sebab, ada sesuatu lah yang dia nak kan. Bila kata tertiba dulu musuh, tertiba bila sekarang boleh kawan. Sebab apa? Ada sebab tertentu. Sedangkan kalau daripada segi Islam, mereka berkawan kerana Allah. Bila berjumpa kerana Allah, berseteru
kalau ada benda tak setuju apa semua pun, mereka masih ingat, at least kita masih lagi sayang kerana Allah. Bukannya yang perbezaan pendapat itu adalah benda yang tolak tepi. Kan? Orang sekarang pula macam mana? Sekali beza pendapat, habis. Siaplah, engkau sokong parti politik lain, aku sokong lain, memang kita tak boleh kawan lah. Tegur tolak lah. Engkau ni pakai madhab lain, aku madhab lain, memang kita tak boleh kawan lah. Habis terus. Ada ni lah. Ada, dia rasa macam level-level tertentu kan. Jadi benda macam gini ni, Islam tak mengajar benda ni. Islam suruh sayang kerana Allah. Boleh jadi orang tu kita tak setuju dengan pendapat dia. Tapi at least kita masih sayang dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni nampak cakap macam senang lah. Tapi nak laksana tu bukan mudah jugalah. Sebab kadang-kadang bila dah tak puas hati kan, kau ni apa benda punya teruk pangai. Tapi tak, kita ingat, dia masih juga menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masih ada kewajipan kepada kita untuk sayang dia sesama Islam. Okey. Jadi Islam datang mengajar kita rasa sayang kepada seseorang hanya kerana Allah. Jadi kalau kata kau tak dapat bagi aku apa-apa bantuan pun, aku still kawan dengan kau. Aku okey je. Jadi digalakkan untuk orang-orang yang kaya ni, biar ramai juga kawan-kawan orang yang miskin. Supaya apa? Kita berkawan dengan dia hanya kerana kita nak bantu dia. Lepas tu habis. Tanpa kita mengharapkan apa-apa. Sebab kadang-kadang masalah geng-geng orang kaya ni, kawannya semua kaya belaka. Lepas tu ada kawan orang-orang miskin tak? Itulah. Tak apa-apa kenal juga. Kawannya geng dia ada klik dia kan. Jadi tu ajalah dia punya kawan dia. Maka kurang kawan-kawan yang susah. Jadi dia menjadikan kadang-kadang dia tak terbukalah peluang untuk dibantu orang. Disebabkan tak cari kawan-kawan yang susah. Baik. Dalam bab yang seterusnya, bab yang ke-249, kata Imam Bukhari, bab idza ahabba rajulan fala yumarihi wala yas'al anhu. Apabila seseorang itu sayang kepada seseorang, maka dia janganlah berseteru, jangan bertengkar dengan orang tu, dan jangan banyak tanya tentang perihal orang tersebut. Hadisnya daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bahawa Muaz berkata, kata Muaz apa dia? Idza ahbabta akhan fala tumarihi wala tusharrihi wala tusharrihu wala tas'al anhu fa'asa an tuwafiya lahu aduwan fayukhbiraka bima laysa fihi fayufarriqa bainaka wa bainahu. Kata Muaz bin Jabal, apabila engkau sayang kepada saudara engkau yang Islam ni, maka janganlah engkau bertengkar dengan dia, janganlah engkau bergaduh dengan dia, ataupun kau sakiti dia, dan janganlah engkau banyak tanya soalan tentang dirinya. Jangan banyak sangat tanya perihal tentang dirinya. Tanya pada orang kan. Kadang-kadang kan perangai kita kan macam tu. Bila kita dah kenal, sembang-sembang dengan orang ni kan, tiba-tiba cakap, kau kenal dia kan? Yelah, aku baik dengan dia. Itulah aku nak tahu. Macam mana dia dulu masa kat sana? Kadang-kadang kita nak tahu perihal dia daripada mulut orang. Maka benda ni kadang-kadang akan menjadikan kita ada sangkaan buruk kepada orang tersebut. Tu yang kata Muaz bin Jabal. Mungkin engkau akan bertemu dengan musuh kepada kawan tersebut yang akan menyebutkan sesuatu yang tidak benar tentang dirinya dan menjadikan retak hubungan di antara engkau dengan sahabat engkau tu. Jadi sebab tu tak payah tanya banyak sangatlah. Kenal dengan orang ni. Yalah. Cukuplah. Tanyalah, kita ceritalah pasal dia ni dulu kawan baik dengan dia ni banyak tolong aku apa semua. Okeylah. Sebab kadang-kadang bila tanya, dia dulu masa kerja dengan kau dulu tahun 90-an dulu okey ke dia? Kadang-kadang soalan-soalan macam gini ni maka menjadikan tiba-tiba buka balik cerita-cerita lama ke. Padahal kita kenal dia ni baik. Kita tahu dia ni okey. Tapi disebabkan kita saja nak mengetahui banyak sangat perihal dia yang lepas-lepas, maka menjadikan retaknya hubungan. Disebabkan kadang-kadang adanya benda-benda buruk yang diceritakan, ataupun adanya kisah-kisah yang tak betul, tapi disebabkan kita percaya, maka rosak hubungan di antara kita dengan dia. Okey. Baik. Bab seterusnya.
Hadis yang seterusnya, hadis ini lemah, kita tak sebutlah. Okey, bab yang ke-250. Bab al-aqlu fil qalb. Akal itu berada di dalam jantung. Ataupun kita kata apa? Hati lah. Orang kita kan sebut dalam hati. Sakit hati ke apa kan. Sebenarnya kalau orang Arab dia sebut qalb. Jantung. An Ali radhiyallahu an, kata Ali radhiyallahu an, annahu sami'a bi Siffin, bahawa dia ni berkata, dia ni didengar, dia ni menyebut pada waktu peperangan Siffin. Apa dia kata? Innal aqla fil qalb. Sesungguhnya akal itu berada pada hati, pada jantung. War rahmata fil kabid. Rahmat itu berada pada hati yang liver ni, kita sebut liver. War ra'fata fit tihal. Rasa sayang ni berada pada apa nama benda tu? Limpa. Wan nafas fir ri'ah. Dan juga pernafasan itu berada pada lungs. Apa nama ni? Paru-paru. Okey, yang kita boleh ambil dekat sini adalah bila disebutkan tentang akal itu berada pada hati, pada jantung. Apa maksudnya? Al-Quran banyak tempat menyebutkan tentang kita berfikir menggunakan hati. Tak sebut kita fikir gunakan kepala, tak. Contohnya, Allah kata, afalam yusiru fil ard, afalam yasiru fil ard. Sekejap. Takut salah baca ayat Quran, tak elok tak? Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Okey, betul. Dalam surah Al-Hajj, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah kata, mengapakah mereka ni tak nak pergi musafir, pergi berjalan di atas muka bumi ini, maka mereka ni ada qulub yaqiluna biha, adanya hati yang mereka dapat fikir dengannya. Allah tak guna apa? Kepala ataupun minda yang difikirkan dengannya. Allah gunakan, kita fikir guna apa? Qulub. Guna hati, guna jantung. Au adhanu yasma'una biha, ataupun mereka ada pendengaran yang mereka boleh mendengar, ada telinga yang mereka boleh dengar dengannya. Lalu Allah kata apa? Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya mereka ni bukannya buta penglihatan, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur, akan tetapi mereka buta hati yang berada di dalam dada mereka. Maksudnya di sini, kita ni apabila disebutkan tentang berfikir, kita berfikir guna otak ke guna jantung? Otak ada juga. Tapi daripada segi membuat keputusan, kita akan dipengaruhi oleh emosi kita. Dan kita akan dipengaruhi dengan jantung kita. Maka sebab itulah kadang-kadang ada orang ni, dia dah tahu relevan. Benda ni betul. Benda ni memang daripada segi logik, memang logik. Tapi masih lagi tak nak menerima. Sebab apa? Sebab sombong. Contoh, ada orang yang dah diterangkan tentang kebenaran Islam. Kenapa engkau masih lagi nak kata nak sembah Jesus? Kalau tengok Jesus ni tak mungkin jadi Tuhan. Sebab dia ni dependent kepada another being. Masa dia lahir, dia memerlukan pertolongan daripada mak dia. Takkan Tuhan perlu pertolongan daripada mak? Dan kemudian dia memerlukan makanan dan minuman. Takkan Tuhan perlukan makanan dan minuman? Macam mana makhluk macam ni kau angkat sebagai Tuhan? Dan bila kita tengok mereka ni, bila diberikan hujah, mereka faham dan mereka tahu bahawa benda tu betul. Tapi apa lagi yang menghalang mereka daripada menerima kebenaran? Jantung tu lah. Disebabkan mereka adanya kesombongan, nafsu mereka tak dapat menerima benda tu. Kadang-kadang kan ada orang yang dah diterangkan tentang sesuatu. Benda ni memang haram. Islam dah kata dah benda ni haram. Memang tak boleh.
Tak boleh. Kau buat macam mana pun, kilas macam mana pun memang tak dibenarkan. Apa kita boleh bagi contoh? Riba. Transaksi apa nama tu? Kita buat pinjaman dengan bank konvensional. Dia pun kata, alah apa bezanya? Sama je. Aku tengok percentage dia bagi 3% sama je. Yang konvensional 3%, yang Islamic 3%. Tak ada apa-apa. Maka kita pun terangkanlah apa dia perbezaan dia. Alah, tak apalah, tak ada benda lah tu. Kadang-kadang dia dah faham dah. Tapi dia masih lagi menolak sebab apa? Dia menganggap benda tu, alah, tak ada apa-apa lah. Dia masih lagi adanya nafsu ataupun ego. Tak nak menerima kebenaran walaupun dia dah faham. Jadi kita jangan jadi macam tu. Apabila dah diterangkan kepada kita hujah, dikatakan bahawa benda ni salah, benda ni tak boleh apa semua, dalam Islam kata macam ni. Yang ni tak ada, bukan sunnah Nabi, Nabi tak ajar macam ni. Tapi kadang-kadang orang masih juga tak nak tolak sebab apa? Ego. Disebabkan ego. Kan tanyalah geng-geng yang kaki menari dekat kubur. Indonesia teruk sekarang tuan-tuan. Kan dia orang kan memang yang mana bagus-bagus betul. Yang teruk-teruk sangat. Yang hebat semayang tarawih sampai 8 jam. Cukup habis 30 juzuk habis satu malam. Yang teruk apa nama? Teruk habis. Pergi menari dekat kubur tu. Ada kalau buka search lah dekat ni memang jumpa je. Geng menari kubur banyak ada. Dia orang seronok dengan benda-benda macam itu. Kuburion yang kita panggil kan. Apa nama? Mereka mengagungkan kubur sampai tahap dia kata ada wali-wali apa semua sampai tahap mereka buat macam tu. Dia macam kat kubur tu dia adalah dia bacalah la ilaha illallah ke apa benda tapi dengan gerakan-gerakan yang pelik-pelik lah. Jadi bila diterangkan hujah bahawa benda ni bukanlah benda yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah buat apa semua, maka habislah. Dia pun tak boleh terima walaupun dah tahu dah bahawa benda tu salah, tapi disebabkan buta hati mereka, jantung mereka yang buta. Jadi kita tak nak benda ni terjadi kepada kita. Apa dia? Semayang atas kubur. Semayang kenapa? Dia semayang sujud apa semua? Bukan semayang jenazah ke apa? Bukan. Itu tak boleh tuan-tuan solat malam-malam siang. Kena report tu kadang tu. Ke dia buat dekat ni kot. Kadang-kadang ajaran-ajaran sesat ke apa kan. Ini tu kena ambil gambar. Bila sebut ada berlaku macam dia ambil gambar. Ambil video apa boleh hantar kan. Sebab nanti boleh dia orang pantau. Sebab tempat ni kan bawah majlis Islam kan. Nilitnya Okey. Jadi Imam Bukhari meletakkan bab yang seterusnya adalah bab al-kibir. Bab kesombongan. Kesombongan ni adalah satu benda yang satu dosa antara dosa yang awal wujud apabila Nabi Adam diciptakan. Iaitu dia kena pada siapa? Pada iblis. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar. Dia enggan dan juga dia sombong. Kesombongan ni wujud. Antara dosa yang paling awal kena pada iblis ni lah kesombongan. Dia dengki dan juga dia sombong. Dia dengki dengan Nabi Adam, kemudian dia sombong. Dia tak nak menerima bahawa Nabi Adam ni lebih mulia daripada dia. Lalu dia pun sebutlah apa nama? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bila Allah tanya kenapa? Apa yang menghalang kau daripada sujud pada Adam? Iblis cakap, engkau ciptakan aku daripada api. Engkau ciptakan dia daripada tanah. Maka disebabkan kesombongan, dia rasa dia lebih baik daripada seseorang. Dia lebih baik daripada Nabi Adam sebab dia diciptakan daripada api, Nabi Adam diciptakan daripada tanah. Benda ni wujud tak sampai zaman sekarang? Ada. Iaitu orang yang merasa bangsanya lebih hebat daripada bangsa lain. Dia merasakan dia lebih mulia daripada orang lain. Kulitnya lebih cerah daripada orang lain ke? Ataupun lebih cantik daripada orang lain dan sebagainya. Macam-macam lah. Sehingga kan Nabi sebut, Nabi kata,
4 perkara, 4 benda ni yang ada dalam kalangan umatku yang berasal daripada perkara jahiliyah. 4 benda ni. Dan wujud sampai sekarang. Iaitu apa dia? Al-fakhru fil ahsab. Berbangga dengan keturunan dia sendiri ataupun berbangga dengan kedudukan dia sendiri. Ini nombor 1. Ya, memang wujud kita tengok. Sampai sekarang masih ada lagi. Aku keturunan bangsawan. Aku pangeran. Aku awang apa kan. Kalau mundi situ nak. Ataupun syarifah. Aku keturunan Nabi. Said dan sebagainya. Macam-macam lah. Dia merasa dirinya mulia disebabkan keturunan dia. Dahlah dia berbangga dengan keturunan. Lagi satu lagi perkara jahiliah yang wujud sampai zaman sekarang apa? Watta'nu fil ansab. Dia mencela keturunan orang pula. Dia rasa keturunan lain hina. Yang ni keturunan Rohingya kan. Kalau dekat ni antara yang orang benci Rohingya lah. Ya, memang kadang-kadang mereka ni yang datang ke Malaysia ni memang ada yang cik pasal. Memang tak dinafikan juga. Tapi tak boleh lah kita nak kata semua bangsa Rohingya kita sapu rata semua jahat. Pun salah juga. Kan? Kita tak suka kepada satu kaum, habis semua. Semua tak suka orang Cina, habis semua. Dia lupa padahal dulu dia pun ada keturunan Cina juga. Kan? Kadang-kadang kita ni semangat sangat benci kan. Contohlah kata saya. Nak sembang bencilah Cina apa semua. Cina ni tak cebok lah apa dah marah kan. Nenek saya Cina. Kalau nak benci-benci sangat. Jadi kadang-kadang kita pun tak tahu keturunan kita ni punya ada keturunan daripada bangsa yang kita tak suka tu. Dan kita benci sangat. Bahaya benda-benda macam gini. Jangan nak benci satu kaum hanya disebabkan nak cela bangsa tu sebab keturunan dia je. Keturunan dia ni, ni memang bapak engkau pencuri. Engkau pun memang samalah mencuri juga. Ni ada kan. Bila bapak dia buat salah, dia tak salah pun. Tapi disebabkan kita benci dengan bapak dia, habis anak dia sekali kita pukul rata. Semua kita cakap berdosa juga. Jangan. Satu lagi apa dia? Yang berlaku sampai zaman sekarang, anak-anak luar nikah. Yang buat dosa siapa? Mak ayah. Lalu lahirlah anak yang tak sah taraf yang kita kata ni. Berdosa ke anak ni? Tak ada. Langsung tak ada dosa. Kita bukannya macam Kristian ada original sin. Dosa yang diwarisi. Tak ada. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan ni, mereka lahir di atas fitrah. Bersih. Tak ada apa-apa dosa. Hatta anak tak sah taraf. Maka jangan sesekali pandang serong dengan orang-orang yang budak-budak yang tak sah taraf ni, anak tak sah taraf. Ni kadang-kadang berlaku lah tuan-tuan. Contohlah kan, dekat sekolah ke apa. Sekolah ni kan cikgu-cikgu kan dapat surat beranak. Jadi dia pun cerita, ni anak tak sah taraf ni. Patutlah perangai macam ni. Maklumat bapa, maklumat bapa tidak berkenaan. Yang ni memang confirm lah ni tak sah taraf. Biasa macam tu lah dia check kan. Lepas tu habis dia jaja dengan cikgu-cikgu lain apa semua kan. Ni benda ni bahaya. Dia sebenarnya nak bin Abdullah ni, dia tak zaman sekarang ni, itu yang kita sebut susah sikit. Semua benda berdokumen kan. Kalau dulu, mereka nama tak ada bin pun. Contohnya Salim. Sahabat Nabi seorang. Dia ni hebat dalam membaca Al-Quran. Salim. Tak ada bin. Jadi, dipanggil dia ni siapa? Salim Maula Huzaifah. Sebab dia ni hamba kepada Huzaifah. Salim ni. Jadi, dia dipanggil Salim Maula Huzaifah. Tak letak bin pun. Tapi, nak letak bin Abdullah. Boleh. Tapi, tak mesti letak Abdullah ke? Nama-nama Allah yang lain boleh juga. Abdul Rahim ke, Abdul Razak ke, kan? Abdul Fattah. Letak. Dan dia bukanlah satu kewajipan. Bukanlah macam apa dia. Kalau sekarang saya tengok, kalau tak silap lah, JPN dia tak wajibkan letak bin Abdullah ke apa. Kadang-kadang nama dia tak letak bin pun tak ada masalah. Kalau tak silap saya, sebab saya ada tengok surat beranak budak macam tu. Dia tak ada ni. Yelah, kebiasaannya memang mereka akan letak bin Abdullah lah. Yelah. Yelah, yang tu biasalah. Saya pun ada lah, pengalaman macam tu kan. Cuma, bila kita ni orang tua, orang dewasa yang ada, dapat benda-benda macam ni, maka tak payah kita, kalau kita nak tanya pun jangan tanya depan kawan-kawan yang lain kan. Sebab sekarang ni kadang-kadang macam contoh saya sekolah rendah. Jadi budak-budak sekolah rendah ni kita tanya, dia belasah je, dia tak malu pun. Tapi bila dia masuk sekolah menengah apa semua kan, dia akan perasan.
Rupanya aku ni benda ni lain. Apa semua kan. Jadi benda kadang-kadang jadi malulah. Nanti tiba-tiba nak kahwin lagi, kena pula dia ni perempuan kan. Pakai wali hakim lagi apa semua kan, bapak tak ada apa semua. Macam-macam lagi benda berlaku. Apa dia? Pusat-pusat tahfiz lah. Iyalah. Masih banyak lagi tuan-tuan, anak-anak tak sah taraf ni ramai. Boleh tahan tak? Yalah. Kadang-kadang nanti dia panggil bapak dia nenek kan. Nenek dia tu yang dia panggil bapak. Sebab yang jaga dia nenek dia lah. Apa nama datuk dia. Tak apalah. Jadi yang tu jadi tanggungjawab kita, jangan mencerca, meremehkan anak-anak tak sah taraf. Mereka tak berdosa. Tak ada dosa dia. Yang bersalah mak ayah dia. Kalau mak ayah dia dah taubat, habis settle. Itu cerita lain. Tapi anak tu tak payah lagi lah dihina ke apa ke, tak payah cakap dia ni apa nama teruk ke apa ke, tak. Okey. Hadis bab kesombongan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qal kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun min ahli al-badiyah alaihi jubbatun sayjan hatta qama ala ra'si an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal inna sahibakum qad wada'a kulla faris aw qala yuridu an yada'a kulla faris wa yarfa'a kulla ra'in fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimajami'i jubbatihi faqala ala ara 'alaika libasa man la ya'qil. Okey, kita berhenti situ dulu. Hadisnya panjang tuan-tuan. Nabi sallallahu dalam satu hadis daripada siapa nama ni? Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Dia kata, kami dahulu pernah sedang bersama-sama duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang lelaki ni daripada lelaki Badui. Dia datang ni dengan memakai jubah hijau. Ada yang kata jubah tu daripada sutera. Dia pakai jubah tu. Kemudian, lalu ada seorang lelaki berkata, sorry, sekejap. Okey, dia berkata, kata lelaki ni, sesungguhnya kawan kalian ni ingin menghina setiap penunggang kuda dan nak memuliakan setiap pengembala. Maksudnya dia sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lipatan jubah dia tu, baju dia tu. Lalu Nabi kata, "Kenapa aku tengok engkau ni memakai pakaian macam orang yang tidak berakal?" Maksudnya pakaian dia ni mungkin pakaian yang pelik ke ataupun pakaian yang teruk ke, tak kemas ke, tak macam mana ke. Jadi Nabi tegur lah benda tu. Ataupun dia pakai dalam keadaan yang tak kemas. Jadi Nabi kata, kenapa kau pakai macam ni? Sedangkan Nabi tahu dia ni boleh pakai dengan pakaian yang lebih elok. Lalu kemudian Nabi berkata lagi, inna nabiyallahi Nuhan sallallahu alaihi wasallam lamma hadaratul wafah qala libni. Sesungguhnya Nabi Allah Nuh sallallahu alaihi wasallam apabila hampir kepada kematian, dia berwasiat kepada anaknya. Inni qasun alaikal wasiyah. Amuruka bithnatain. Aku nak memberikan kamu ni satu wasiat dan aku nak memerintahkan kamu dua perkara. Wa anhaka anifnatain, dan aku nak memerintahkan kau supaya menjauhi dua perkara. Amuruka bila ilaha illallah fa innas samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'na fi kiffatin wa wudi'at la ilaha illallah fi kiffah la rajahat bihin. Kata Nabi Nuh, aku memerintahkan kau untuk mengucapkan la ilaha illallah, kerana sesungguhnya jika langit ini diletakkan di langit yang 7 serta bumi yang 7 lapis tu diletakkan pada satu neraca, kemudian kalimah la ilaha illallah diletakkan pada satu neraca yang lain,
walau anna samawat la rajahat bihin, pastinya akan lebih berat macam tu yang la ilaha illallah. Law wudi'na fi walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halaqatan mubhamatan laqasamathunna la ilaha illallah wa subhanallahi wa bihamdih. Kemudian sekiranya langit yang 7 dan bumi yang 7 tu membentuk satu lingkaran, maka pasti mereka akan dipotong oleh la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan subhanallahi wa bihamdi, segala puji maha suci Allah dan juga segala puji baginya. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi Nuh lagi, fa innaha salatu kulli syai'in wa biha yurzaqu kullu syai'. Kemudian Nabi Nuh kata, sesungguhnya solat itu adalah segala-galanya. Dan setiap segalanya tu ada rezekinya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, Nabi Nuh, zaman Nabi Nuh dah ada solat tak? Ada. Dah ada solat dah pada zaman Nabi Nuh sendiri. Kalau tengok daripada apa hadis yang Nabi sebut, daripada tengok daripada Al-Quran, memang macam contoh Nabi Ismail bayar zakat juga. Ada disebutkan, diperintahkan untuk membayar zakat. Ada. Jadi rupanya solat ni bukannya hanya umat Nabi Muhammad sahaja yang lakukan. Nabi-nabi terdahulu pun buat benda tu juga. Wallahu alam. Daripada seginya adalah disebutkan meletakkan, macam contoh kalau kita tengok dalam Bible, disebutkan bahawa Nabi Isa tu meletakkan dahinya ke atas tanah. Jadi sujudlah maksudnya. Kalau kita nak fikir selain daripada sujud, pelik juga. Baring tiarap lepas kepala macam tu kan. Macam tak mungkin lah. Yang lebihnya adalah sujud. Mungkin lebih kurang macam kita. Cuma daripada segi rakaat ke apa semua, wallahu alam. Saya pun tak ada baca banyak pasal benda ni. Apa dia? Memang dia sujud kan? Memang caranya adalah dia sujud seperti mana kita sujud kan? Okey. Dan kata Nabi Nuh, wa anhaka anisyirk wal kibr. Dan aku memerintahkan kau untuk meninggalkan syirik dan juga kibir. Meninggalkan syirik, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, dan juga kibir, iaitu sombong. Faqultu au qil, lalu aku berkata, kata Abdullah bin Amr, ataupun ada yang bertanya kepada Rasulullah, hadza syirk qad arafnahu famal kibr. Syirik ni kami faham dah, kami tahu dah apa maksud syirik. Menyekutukan Allah tu tak boleh sembah selain daripada Allah ni kami faham. Tapi bab kibir ni, takabbur. Kibir ni daripada perkataan kabir kan, besar, membesar-besarkan ni. Rasa besar, rasa diri besar. Apa maksudnya kan? Bangga diri kan. Apa maksudnya? Kami tak berapa faham, kata. Kami tak berapa tahu yang bab ni. Huwa an yakuna li ahadina hullatun yalbasuha. Adakah maksudnya kalau seorang tu ada pakaian yang cantik yang dia pakai, yang tu bangga diri ke? Nabi pun kata la, bukan, tak. Fahuwa an yakuna li ahadina na'lan hasanatan lahuma syirakani hasanan. Macam mana pula kalau orang tu ada dua kasut sandal yang cantik dan juga adanya tali yang cantik. Yang tu bangga diri juga ke? Orang tu pakai baju cantik kan, kasut dia cantik, selipar dia cantik, yang tu bangga diri ke? Nabi pun kata tidak. Fahuwa ayyakuna li ahdina dabatun yarkabuha. Qala la. Macam mana pula kalau dia ni ada satu binatang yang dia suka naik ke apa semua, binatang dia bagus ke apa ke? Yang ni pun kira sombong juga ke? Kira bangga diri ke? Nabi pun kata tidak. Fahuwa an yakuna li ahdina ashabun yajlisuna ilai. Adakah maksudnya kalau dia ni ada kawan-kawan yang suka duduk dan
bersembang dengan dia kan. Sama-sama duduk dengan dia. Dia ada geng-geng dia yang suka duduk dengan dia. Yang tu kira bangga diri juga ke? Nabi pun kata, la, tidak. Qala ya Rasulullah famal kibr. Lalu disebutkan, wahai Rasulullah, maka apa dia kesombongan ni? Apa dia kibir ni? Apa dia takabur? Apa dia maksud bangga diri ni? Nabi pun kata, safahul haq wa ghamsun nas. Yang ni maksud kesombongan. Apa dia? Safahul haq. Menolak kebenaran. Wa ghamsun nas. Kemudian meremehkan manusia. Merendah-rendahkan manusia. Kesombongan ni dua. Iaitu yang pertama, tolak kebenaran. Tak nak menerima kebenaran. Dah tahu benda ni betul pun masih tak nak terima. Dah tahu benda ni haram pun masih nak buat juga. Bila kita, sekarang ni banyak dah tuan-tuan. Orang yang budak-budak sekarang ni tengah seronok main forex. Tersebut, memang forex ni haram. Tak ada cara dah nak cari yang menjadikan dia ni boleh jadi halal. Tak ada pun mana-mana badan Islamic organisation yang mengatakan forex halal. Tak ada. Kalau kita nak pergi haji, kita pergi tukar duit, forex exchange kan, yang tu tak ada masalah lah. Ni main forex trading, forex trading. Perniagaan forex tu kan, dia pakai dia punya ni kan, jual beli ni dekat platform tu. Kita pun sebut benda ni haram apa semua. Habislah orang tu, dia cubalah macam mana cara pun nak jadikan bahawa benda tu boleh juga. Yang ni termasuk dalam kibir, termasuk dalam kesombongan. Wa ghamsun nas, kemudian meremeh-remehkan manusia, merendah-rendahkan manusia. Ini juga termasuk dalam kesombongan. Jangan merasa diri ni lebih mulia berbanding orang lain. Jangan rasa kita ni lebih hebat daripada orang lain. Kita rasa kita ni lebih kaya disebabkan kekayaan kita, ataupun disebabkan rupa, ataupun disebabkan suara, ataupun disebabkan kereta kita yang cantik, rumah kita yang besar, isteri yang cantik, anak yang ramai, lalu kita memandang rendah orang lain. Ini adalah termasuk dalam kesombongan. Antara perkara lain, dalam hadis ni, yang kita boleh lihat, di antara perkara yang dilakukan oleh para Nabi, bahkan Nabi sendiri, apabila hampir kepada kematian, apa mereka buat? Wasiat. Dan wasiat ni daripada segi apa? Orang sekarang ni bila pergi wasiat, apa dia fikir? Harta kan? Wasiat tu harta. Harta ni bagi kat orang ni bagi kat ni. Ya, yang tu wasiat juga. Tapi antara perkara yang biasanya diberikan peringatan yang sangat-sangat berat adalah tentang jangan syirikkan Allah, jaga solat. Dan macam Nabi Muhammad sendiri melakukan benda macam tu. Wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata seorang sahabat ni, saya tak ingat siapa nama dia tu. Dia kata Nabi memberi kami satu pesanan yang mana bila dengar tu habis menangis kami. Seolah-olah macam Nabi nak tinggalkan kami dah. Nabi ingat apa? Suruh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan suruh pegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajid. Kata Nabi, gigitlah dia dengan gigi geraham. Sebab zaman sekarang kita tengok rupanya memang betul lah. Bila adanya satu benda baru yang dicipta, sunnah Nabi akan ditinggal. Apa contoh kita boleh bagi? Apa kita sebut je lah. Contoh tuan-tuan. Sunnah Nabi SAW, bila waktu subuh, sebelum subuh tu, untuk bangunkan orang sebelum daripada waktu subuh, apa sunnah Nabi? Sebelum waktu subuh, kan ada untuk kejut orang setengah jam ataupun sejam lebih awal. Macam mana cara nak kejut? Azan. Azan maksudnya azan pagi tu berapa kali? 2 kali. Sekali azan sebelum waktu subuh, kemudian azan subuh. Azan pertama adalah azan Bilal bin Rabah. Nabi suruh Bilal. Azan kedua adalah Abdullah bin Umi Maktum. Tu azan subuh. Dah masuk waktu Dah azan ke? Kita azan dulu. Sambung.
Bismillah, alhamdulillah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Baik, berkenaan dengan sunnah Nabi kita sebut tadi, yang Nabi ajarkan adalah pada nak kejutkan orang awal, kan, memang dibuat adalah azan 2 kali untuk subuh, iaitu sebelum subuh lebih kurang 50 ke 80 ayat disebutkan. Jadi maksudnya kalau sekarang ni lebih kurang sejam ataupun setengah jam sebelum waktu subuh, dia ada azan dulu, azan pertama. Kemudian baru ada azan yang kedua, iaitu menandakan masuknya waktu subuh. Kalau sekarang pula, apa kita buat? Kan? Ada kita panggil apa nama? Tarhim. Jadi, benda ni, dia punya niat dia baik. Matlamat dia adalah untuk membangunkan orang subuh. Tapi, dia dah meninggalkan sunnah Nabi. Sedangkan sunnah Nabi, Nabi ajar apa? Azan. Cuma, yang ni kena tunggu arahan Majlis Islam lah. Majlis Islam arahkan baru dapat buat. Kalau buat dulu nanti tiba-tiba orang cakap, apa benda ni? Belum masuk waktu subuh dah azan ni. Orang kat rumah dah semayang kan. Kadang jadi macam tu pula. Ataupun kena pemberitahuan awal lah. Tapi kalau ikutkan sunnah Nabi macam mana? Azan 2 kali kan? Yelah. Ini disebabkan apa? Ditinggalnya satu sunnah. Tu yang Nabi kata, Addu alaiha bin nawajid. Gigit dia dengan gigi geraham. Sunnah Nabi. Jadi, sunnah apabila ditinggalkan, dia akan digantikan dengan benda lain. Dan bila benda lain diganti, nak patah balik kepada sunnah, nak kenalkan balik, orang akan cakap, kau ni tinggalkan. Betul. Itu kadang-kadang, alhamdulillah sekarang ni ada sebahagian masjid dah buat lah. Walaupun hadis tu ada pertikaian, tapi yang memang ada petunjuk daripada Nabi, hadis-hadisnya dan juga para sahabat, amalan mereka adalah pada hari Jumaat, malam Jumaat, dan juga pada hari Jumaat mereka membaca surah Kahfi. Tapi kita apa kita buat? Yasin. Tak salah pun nak baca Yasin. Tapi punyalah marah orang bila tiba-tiba imam kata, okey, malam ni kita ikut sunnah, kita baca Kahfi. Betul cakap, patutnya baca Yasin lah. Kan? Jadi orang jadi macam tak setuju. Sedangkan benda ni adalah jadi itu yang kadang-kadang susah lah. Kita ni tersepit lah yang ustaz ni kan. Nak cakap, tak cakap salah. Cakap kena kecam. Jadi, tapi kita terpaksa sampaikanlah sebab yang ni yang sunnah Nabi yang sebenarnya. Sunnahnya apa? Bacaan Kahfi. Yang betul ada petunjuk daripada sahabat, mereka akan baca surah Kahfi pada malam Jumaat ataupun pada pagi Jumaat. Apa dia? Memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Itu adalah yang disuruh. Kan? Jadi, banyak apabila sunnah Nabi ditinggalkan, maka akan digantikan benda lain. Jadi yang tu yang sebenarnya kita kena pegang betul-betul. Apa yang Nabi ajarkan, itulah yang kita buat. Itulah yang kita amalkan. Itulah yang sebaik-baiknya. Jadi bila kita menolak kebenaran, kita tak nak menerima kebenaran, itu termasuk dalam kesombongan. Seperti mana kata Nabi tadi, al-kibir, apa maksud dia? Safahul haq wa ghamsun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi dua benda ni kena ingat, jangan kita remeh-remehkan orang disebabkan tahap pendidikan dia yang kita rasa macam, alah kau ni, kau tak tahu ke aku ni belajar tinggi ke apa kan? Lecturer kat IPG ke apa kan? Jadi apa nama, kadang-kadang ini gurau lah cikgu tapi apa nama, memang kadang-kadang benda ni berlaku. Ada yang merasa dirinya ni sebab aku ustaz, kau tak dengar ke apa benda kan? Jadi dia susah nak menerima benda teguran orang lain. Kadang-kadang disebabkan apa? Disebabkan dia rasa orang tu lebih rendah kedudukannya daripada dia. Jadi yang terbaik, kita boleh menerima kebenaran daripada siapa pun yang cakap. Tak kisahlah walaupun orang tu yang cakap tu kita tahulah, engkau pun bukanlah serupa elok sangat pun, aku tahu perangai kau, tapi tak, apa yang dia sebut tu benar. Maka wajib untuk kita terima. Baik, jadi kita berhenti dululah setakat ni, nanti makin panjang lah. Ada soalan juga? Okey. Dia ni lah yang dipanggil nama cantik dia dipanggil Quraniyun. Nama cantik dia lah Quraniyun. Maksudnya kami berpegang teguh kepada Quran semata-mata. Yalah. Yang tu memang tak pelik pun, tapi yalah, dia dah meninggal lah pun, Kasih Mahmad ni. Cuma kita
hujah dia boleh dipatahkan dengan mudah lah sebenarnya. Mana-mana yang geng-geng Qur'aniyun ni kan, engkau nak pegang teguh dengan Quran, Quran suruh aqimus solah. Tapi Al-Quran tak ajar pun macam mana cara solat tu. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Macam mana? Kalau kita tengok hanya Al-Quran semata-mata, kita tak dapat buat. Apa ibadah-ibadah yang kita lakukan ni, kita tak dapat. Macam mana nak buat ni? Nak solat ni ada 4 rakaat, 3 rakaat, mana Al-Quran sebut? Mula dengan takbir ke, habis dengan salam, tak ada. Baca Fatihah ke apa semua, tak ada dalam Al-Quran. Semua tu mesti diterangkan dengan sunnah Nabi. Mesti melalui hadis Nabi. Jadi, daripada segitu pun dah tertolak dah dia punya hujah. Dia sebenarnya mudah, tapi disebabkan kadang-kadang dia pengikut dia tak ada ilmu kan. Pengikut dia pun tak ada asas bahasa Arab. Dia pun pakai Quran terjemahan je. Lepas tu dia pun belasah kak. Ni kadang-kadang yang berlaku lah. Jadi, ada. Pengikut dia banyak kak. Geng-geng yang kita panggil liberal sekarang ni kan. Tak, kita memang kita tengok pelik. Ayah Pen pun ada pengikut je kot. Ayah Pen yang kita tengok cakap Terengganu tak habis. Pekat dia punya selain Terengganu tu. Duduk pun duduk kedua-dua kaki kat atas ni dia, atas kursi ni. Sambil terpeluk je tu. Saya diutus dari kerajaan langit. Dia kata kan. Cakap Terengganu itu. Pun ramai kat pengikut. Bahkan bukan Islam pun. Yang pengikut dia pun profesional. Golongan profesional. Jadi, memang pengikut ni, memang kadang-kadang ni ujian kepada kita lah. Umat Islam. Dan, pastikan kita tak terpengaruh lah dengan benda-benda macam ini ni. Dan kita doa lah mudah-mudahan Allah tak uji kita, anak-anak kita dengan benda-benda macam ini ni. Ni baru kita panggil Dajjal sebelum datangnya Dajjal yang sebenar ni kan. Dajjal min Dajjajilah ni kan. Adanya Dajjal yang akan datang sebelumnya kedatangan Dajjal yang sebenar. Jadi bila Dajjal yang sebenar datang ni macam manalah nanti. Itu yang kita paling risau. Mudah-mudahan kita tak jumpalah benda ni insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.